أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai gulam, tiada kejayaan bagimu sehingga engkau mengaku terhadap nikmat-nikmat Allah. Sedang nikmat-nikmat itu sepatutnya akan menenggelamkanmu ke dalam pengesaannya. Lalu engkau fana dalam pengesaan itu dari melihat siapa pun selain dia. Bagaimana Tuhan akan mencintai orang yang selalu mengadukan halnya, suka membantah dan mengerutu. Cinta dan rindu serta dekat dengan Tuhan tidak akan duduk bersama semua ini. Jika benar cintanya, tentulah tidak ada pedih yang dirasakan lagi ketika ditimpa takdir. Jika teguh cintanya, akan terangkatlah semua tentangan dan tohmahan atau tuduhan. Setiap langkah ke hadapan akan menuju ke kubur. Engkau sebenarnya sedang berlayar menuju ke kubur. Ada yang mengatakan si arif billah terus sibuk, tidak ada masa untuk memikirkan soal terima atau tolak, puji atau cela. Sebab jika nafsu itu lenyap, menetap di tempat perintah Allah Ta'ala. Jika dunia pula lenyap, akan berganti di tempatnya akhirat. Jika akhirat lenyap dari tempatnya, akan bergantilah tempat itu pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Tuannya pun akan bermesra dengan pendekatannya itu dan berehat kepadanya. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi kita dalam mempelajari, memahami wasiat dan pesanan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau sebelum ini kita diajar untuk menjaga makan minum kita dan menjaga keperluan asasi ini supaya tidak memberikan kesan buruk pada agama kita, dan demikian juga menjaga hawa nafsu kita supaya dia tidak menunggang kita dan tidak menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana manusia yang diciptakan oleh Allah Ta'ala ini diperintahkan untuk beribadat kepadanya senantiasa dan mendekatkan diri pada Allah. Kalau Allah menjadikan kita manusia punya umur dan usia, setiap umur dan usia kita secara hakikat, secara zahirnya mendekati kematian. Kita sambut hari jadi yang ke-30, 31, masuk 40, 50. Kita mendekati kubur dan kematian. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ingin memuliakan hamba-Nya supaya menggunakan umur tadi untuk mendekatkan dirinya pada Allah. Kita nak ke tak nak, bagaimanapun lalai dan leka kita, kita sedang menuju, langkah kita akan terhenti di kubur. Masing-masing sedang melangkah ke kubur masing-masing. Dia tak nak ingat mati ke, dia nak ingat mati ke, itu destinasi dia. Bila Allah nak muliakan seorang hamba sebelum kakinya melangkah ke kuburnya, maka Allah akan jadikan langkah batinnya mendekati Allah. Maka makin kita berusia, makin kita dekat dengan Allah. Makin kita berusia, makin kita mengetahui kita akan kembali pada Allah. Makin kita berusaha, kita mengetahui bahawa dunia
tempat persinggahan, bukan kekal dan abadi. Makin kita mengetahui bahawa kita ada tempat lain yang namanya akhirat, dan di akhirat itu yang menjadi nilainya bukan apa yang menjadi nilai di dunia. Yang menjadi nilai di dunia mungkin namanya harta benda dan pangkat pengaruh. Yang menjadi nilai di akhirat kelak ialah pahala yang dilakukan segala perbuatannya kerana Allah. Kita, tuan-tuan sekalian, kalau nak pergi luar negara, lagi seminggu, lagi 2 minggu nak pergi luar negara, kita siapkan semua benda yang sesuai dengan negara tu. Pertama, kita tukar duit. Nak pergi mana ni? Nak pergi Amerika. Nak pergi Amerika kena tukar dolar. Tak boleh bawa duit Malaysia, tak laku. Last destinasi kat airport je. Kat airport tu peluang tak akhir, tukar duit. Lepas sampai Amerika, duit tu tak boleh tukar lah. Yang kedua, ni di Amerika ni, musim dia musim sejuk sekarang. Maka yang sesuai bukan pakaian kat kita ni, baju sejuk. Bukan baju sejuk Malaysia, baju sejuk Amerika. Yang sesuai. Dan bahasa yang digunakan pula bukan bahasa Melayu. Bukan bahasa Jawa. Orang tak pergi Amerika cakap Jawa. Cakap Bugis. Cakap Terengganu, cakap Kelantan, cakap Inggeris. Itu bahasa dia di sana. Dekat airport dah bahasa tu. Petunjuk kat airport semua bahasa tu. Maka semuanya adalah berlainan. Tapi persiapannya bila? Sebelum musafir. Kita ni akan musafir akhirat. Maka apakah kita dah siapkan pakaian untuk akhirat? Apakah kita dah siapkan mata wang akhirat? Apakah kita dah siapkan bahasa akhirat? Apakah kita dah siapkan semua perkara yang cuma diterima di sana dengan cara yang telah ditetapkan? Tuan-tuan, kita contoh tadi pergi duk travel Amerika, mungkin kita duduk 2 minggu patah balik. Boleh cakap Melayu balik. Boleh makan sambal belacang balik. Boleh makan tempe balik. Tapi kita musafir akhirat, kita tak balik lah. Yang kita bawa yang tu lah. Bawa sikit, maka habislah kita. Bawa banyak, bahagia kita. Bukan sekadar untuk kita, boleh tolong orang pula. Boleh beri syafaat pada orang. Itu perjalanan kita. Jadi untuk menjadikan persiapan kita di sini bermakna di sana, maka perkara yang paling penting, ialah sentiasa bersyukur pada Allah. Ini yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Wahai ulam, kamu tidak akan berjaya sehingga kamu benar-benar mengaku akan nikmat Allah, yang bersyukur. Kerana semua nikmat ini yang sepatutnya menjadikan kita berterima kasih pada Allah, mengesakan Allah, mencintai Allah dan kembali pada Allah. Tak apa kesan nikmat pada diri kita. Ada seorang hamba Allah, diberi kita macam-macam. Apa perasaan kita pada dia? Makan tengah hari dia hantar, makan petang dia hantar, makan malam dia hantar, duit dia kasih, pakaian dia kasih, semua dibagi. Apa perasaan kita pada dia? Dia orang baik. Kita nak terima kasih. Kita akan hormat dia. Kita akan patuh dia. Kita akan dengar cakap dia. Kita akan cuba mendekati dia. Kita akan buat semua sesuatu yang menjadikan dia redha pada kita. Itu manusia. Ini Allah yang beri nikmat pelbagai pada kita. Allah yang tidak pernah berpisah dengan kita. Manusia berpisah. Allah Ta'ala berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia Allah sentiasa bersama kamu kat mana pun kamu berada. Ketika semua orang tinggalkan kita, kita di tempat pembaringan, kita di hospital, kita di ICU, kita hanya mampu ataupun kita sudah terputus percakapan kita dengan makhluk, tapi tidak pernah putus percakapan kita dengan Allah. Lalu kita berkata, ya Allah sembuhkan saya, ya Allah tolonglah saya, ya Allah dengan rahmat-Mu bantulah saya. Waktu itu kita tak akan sebut nama orang, mama, abu tolong aku. Kita tak akan sebut nama orang paling kita sayang sekali, namanya mak ayah kita. Mak tolong saya, mak, ayah tolong saya. Tak mungkin.
Kerana kita akan berkata, Ya Allah, tolonglah saya. Ya Allah, bantulah saya. Ya Allah, ringankan sakit saya ni. Ya Allah, lepaskan saya daripada musibah ini. Ya Allah, berikan saya benda ni, benda tu. Bukankah kita lihat bahawa Allah tak tinggalkan kita? Waktu manusia tak dengar cakap kita, waktu manusia cuba menjauhkan dirinya daripada mendengar pengaduan kita. Tuan-tuan, kita kalau susah, cuba mengadu dengan kawan. Berapa orang nak dekat kita? Telefon kawan, mak, ni tengah bankrupt bisnes ni, main pinjam 50,000. Semuanya putus line. Semuanya tak angkat telefon. Semuanya cerita alasan. Begitu manusia. Tapi Allah tidak membiarkan kita susah. Allah berfirman, amman yujibul muttarra iza da'ah wa yakshifus su'. Siapa yang sanggup mendengar kata-kata kamu ketika mana kamu dalam kesusahan kalau bukan Allah? Allah dia tak pernah tutup line. Allah dia tak pernah menghentikan line hubungan kita dengannya. Manusia tuan-tuan ngadu susah, telefon kali kedua tak angkat. Tak angkat. Walaupun selama ni kata kita tolong awak, kita tolong awak. Cuba telefon 2-3 kali. Tak angkat. Susah, sibuk. Tak perasan lah. Saya vibrate lah. Saya duduk bilik air lah. Saya tengah tu lah, tengah ni lah. Banyak alasan. Tapi bila kita panggil Allah, Allah berfirman, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba-Ku bertanya tentangku, katakan aku sentiasa dekat dengannya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku beri apa yang dia mohonkan. Dia nak apa aku beri. Ada orang kata, Ustaz, saya minta Tuhan tak bagi pun. Pertama, Allah tak bagi cara kita, Allah bagi cara dia. Tuan-tuan, kita jumpa orang pemurah, kita kata pakcik ataupun kita sebutlah siapa, minta RM10. Susah ni, tak makan hari ni. Orang baik ni, orang pemurah, dia tak akan bagi RM10. Dia pun bagi kita RM100. Kita pun marah, kenapa bagi 100, saya nak 10 je. Tak mungkin. Kita minta dengan Allah dengan cara kita, kenaifan kita. Allah beri pada kita dengan sifat Allah yang pemurah, sifat Allah yang penyayang. Kerana Allah tahu apa yang sesuai untuk kita. Kita duk minta cara kita. Kalau kita misal kata nak sihat cepat, sakit hari ni, Ya Allah sembuhkan segera, dengan doa tadi Allah dah ringankan sebenarnya. Sebab ada yang sanggup dengar. Sebab kita kan manusia, kalau susah, kalau ada orang sanggup dengar kita cerita pun kita dah ringan. Ini yang mendengarnya Allah. Mendengarnya Allah. Maka kemudian Allah Ta'ala beri pada kita apa yang baik. Saat saya tak sembuh sekarang, saya tak sembuh terus. Ya, kerana Allah nak jadikan dia hapuskan pahala kamu. Pahala kamu sikit sangat. Allah nak jadikan sebab banyak pahala kamu. Dosa kamu banyak, pahala sikit. Maka Allah nak hapus dosa dulu, biar pahala banyak. Sampai masa pahala kamu dah banyak, darjat kamu dah tinggi, maka Allah pun sihatkan kamu. Dan keadaan kamu untung banyak. Contoh kita, kerajaan dipotong gaji kita atas nama KWSP. Kita marah tak marah? Mula-mula memang marah. Tapi time pencing senyum panjang, dapat duit KWSP banyak. Dulu marah gaji saya jadi sikit, kata dia. Gaji sikit. Dipotong KWSP, potong berapa persen? 11%, 13%. Lepas tu kita tengok, Masya Allah, kita bukan sekadar dapat balik duit kita, dapat untung pula. Kalau 6% setahun, darat 25 tahun perkhidmatan, artinya berapa tu kat 150%. Kalau kita 10,000, dia jadi 25,000, 150%. Kan banyak. Kalau tahun macam ni suruh potong semua gaji. Itu dengan sistem manusia yang lemah tu. Ini sistem Allah Ta'ala. Yang apa yang kita kurang hari ni, untuk Allah beri akan datang dengan gandaannya sekali. Sehingga kita berkata, kalaulah dulu saya diuji lebih banyak, supaya saya dapat pahala lebih banyak. Asas untuk kita memahami hidup beragama ialah bersyukur pada Allah. Kenapa? Di sebalik Allah uji kita yang kita tak suka, yang kita tak berapa nak, tapi nikmatnya melimpah. Kita ni macam seorang kanak-kanak yang duduk dalam lambakan mainan yang macam-macam.
Cuma satu mainan kita hilang, kita pun merengek menangis. Tuan-tuan tengok tak budak-budak, dia duduk tempat mainan macam-macam. Kalau kita bawa budak ni duduk kat satu macam kolam yang penuh dengan bola. Ada satu tempat saya bawa anak-anak saya, waktu penuh bola kecil, kita pun menghumbang anak kita kat situ semua main. Tapi sewaktu kita ambil sebiji je bola dari tangan dia, dia merengek menangis. Padahal ribuan bola keliling dia. Dia lupa melihat benda tu. Itu perumpamaan kita. Kita ni tuan-tuan, nikmat punya banyak. Lautan nikmat. Sikit Allah uji, maka syukur kita hilang. Merengek kita banyak, mengeluh kita panjang. Bukan kita menyalahkan Tuhan dan takdirnya. Bukan kita makin jauh dengan Allah dengan kerasnya hati kita, dengan cuainya kita dalam melaksanakan perintah Allah. Sebab itu kita nak mulakan sebagaimana kata Syekh Abdul Qadir, kita nak mulakan dengan syukur pada Allah. Belajar untuk syukur pada Allah dan mengakui bahawa semua nikmat ini datang daripada Allah SWT. Kata Imam Al-Ghazali, asyukru yantazimu min ilmin wa halin wa amalin. Imam Ghazali rahmatullahi alaih kata dalam kitab Ihya Ulumuddin, syukur itu tersusun dalam 3 perkara. Susun. Asyukru yantazim min ilmin wa halin wa amal. Dia tersusun dengan 3 perkara. Pertama, ilmu. Apa dia ilmu? Mengetahui semua nikmat itu datang dari Allah. Zahir je fulan bin fulan, hakikatnya dari Allah semua nikmat tu. Kalau hari ni kita sihat, ketahuilah nikmat ni dari Allah. Kalau hari ni kita kaya, ketahuilah nikmat ni dari Allah. Kalau kita berjaya, ketahuilah nikmat ni dari Allah. Kalau kita menang, ketahuilah ini nikmat dari Allah. Kalau kita dipuji, ketahuilah ini nikmat dari Allah. Apa pun kebaikan yang kita suka, kita seronok, kita teruja, ia datang dari Allah. Ini ilmu kita. Supaya kita tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Supaya kita memberikan hak sebenar kepada Allah, bukan kepada manusia. Allah bagi. Walaupun orang kata, saya lah punca awak jadi kaya, saya lah punca awak menang, saya lah punca awak jadi glamour, saya lah tak. Allah. Kita bukan tidak berterima kasih pada makhluk. Berterima kasih pada makhluk secara adab, tetapi mengetahui ia semua dari Allah, itu hakikat dan keimanan. Ilmu kita, kata Imam Ghazali, kena tahu ini datang dari Allah. Yang kedua, ialah hal. Apa itu hal? Iaitu gembira kita dengan nikmat yang Allah beri, dengan kita terus tunduk kepada Allah. Hal kita, hal. Kan kita manusia bila dapat nikmat kita suka. Tapi suka kita biar suka kerana Allah bagi. Lalu mencetuskan satu perasaan tunduk, rendah diri. Sebab itu kita diajar kalau dapat nikmat, sujud syukur. Nikmat yang kita sujud syukur ni nikmat macam mana tuan-tuan sekalian? Itu nikmat yang yatajaddadu, ai an-ni'matul lati tatajaddadu. Nikmat yang mendatang. Kita ada 2. Satu, nikmat yang dah ada kat kita, maka kita tak disunatkan sujud syukur. Satu, nikmat yang mendatang. Tiba-tiba anak kita lulus periksa, tiba-tiba kita naik pangkat, tiba-tiba kita terselamat daripada musibah, tiba-tiba kita dengar perniagaan kita bagus, tiba-tiba kita dapat kemenangan, tiba-tiba kita dapat sekian-sekian nikmat, maka sujud syukur. Itu dipanggil nikmat yang baru datang. Adapun nikmat dah berada dalam diri kita, maka tak sunat sujud syukur, tapi mesti syukur. Sujud tak perlu. Dia tak perlulah kita lepas sembahyang sujud. Kenapa? Saya syukur Ustaz sebab hari ni saya sihat. Tak, itu dah kekal, dah ada. Lepas sembahyang sujud lagi. Apa sujud syukur? Sebab saya masih dalam Islam. Tak, itu tak disyariatkan. Kenapa saya syukur Ustaz sebab bini saya masih hidup lagi, anak saya masih itu, maka saya syukur. Bukan begitu. Tapi kita ni bila nak buat satu amalan, dia berdasarkan kepada apa yang Rasulullah ajar pada kita. Jangan sehingga jadi beban. Akhirnya sampai kecerah sujud syukur. Sebab banyak sangat nikmat ni, saya nak sujud lagi ni. Tak habis lagi. Tadi sujud sebab ada mata Ustaz, ni sujud sebab ada telinga. Nanti lepas ni sujud sebab ada lutut, ada kaki.
ada bulu roma, kena syukurlah. Saya sujud sebab anak saya begini. Tak, itu bukan disyariatkan. Syukur yang kita sebut tentang sujud syukur. Tak tahu maksud sujud syukur. Kita sujud sekali, kita bersyukur pada Allah, kemudian kita bangkit dan kita beri salam tanpa tahiyat. Tapi duduk macam tahiyat, lalu beri salam bila nikmat mendatang. Supaya apa? Supaya bertambah lagi nikmat kita. Jadi hal kita, waktu mendapat nikmat, gembira. Sebab tu walaupun nikmat tu kecil, tunjukkan gembira. Jangan sikit. Tuan tak suka. Tuan-tuan, kalau raja datang, raja datang bagi gula-gula hack dia bagi kita. Tuan-tuan nak tengok muka bekuk ke tunjuk muka gembira? Tunjuk gembira sebab raja bagi. Jangan tengok coklat tu, tengok raja tu. Allah, raja bagi coklat hack. Allah, suka saya. Kalau kita tunjuk muka tak suka, maka kita dapat benda lain, dapat menampar pula. Kamu tunjuk muka tak suka. Allah bila beri kita nikmat, Allah nak tunjuk kita suka. Nabi Allah Ayub AS, bila Allah turunkan nikmat padanya, tengah dia mandi, tiba-tiba jatuh di hadapannya belalang emas. Dia ambil. Kecil je belalangnya. Kecil belalang, dia panggil belalang pelesik. Kecil je. Dia ambil. Kata Allah, wahai Ayub, tak cukupkan nikmat banyak yang aku dah beri pada kamu? Ya Allah, bukan masalah cukup, kerana ia datang darimu, ya Allah. Dia bukan kita cukup, ia datang dari Allah, kita gembira. Tentu orang yang kita muliakan, orang yang kita hormati, orang yang kita sayang, dia beri apa pun kita seronok ambil. Kalau dia beri sampah pun kita ambil. Ni, ambil, buang sampah. Oh, suka kita, mesti sampah tu. Kerana bukan kita lihat sampah tu, siapa beri tu. Kalau ada, macam saya katakan, orang yang tuan-tuan hormat atas dunia ni, dia pun beri sampah kita suruh buang, kita rasa gembira tak? Gembira. Bukan sebab sampah tu, sebab dia beri kepada kita. Ada konteks kita dengan dia. Kita pun ambil sampah, kita pun buang seronoknya saya. Dapat buang sampah dia. Ini kan pula nikmat. Jadi, hal kita, tanda kita syukur. Bila dapat satu nikmat, tunjuklah gembira. Jangan muka ketak, kenapa tak cukup ni Ustaz. Ni lekat celah gigi je. Ni sehari je Ustaz. Orang bagi kita daging korban, bagilah 0,5 kilo. Allah sikit, anak aku 14 orang. Ni buat gaduh ni, kata kita. Buat gaduh. Ni dekat celah gigi ni. Ni sekali masak habis ni. Sebut Alhamdulillah, terima kasih, ingat saya. Kata orang yang bila sampai pada nikmat yang kecil, lalu ditunjuk watak yang buruk, kita tahu dia ialah orang-orang dalam senarai yang akan dicabut nikmat. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Bila Allah Ta'ala menyatakan, washkuruli wala takfurun, hendaklah kamu sentiasa syukur pada aku, jangan kufur. Kita buat apa pun tuan-tuan dapat sikit, kita mengaim boleh kecil kan, Alhamdulillah, syukur. Naik, kita berniaga dapat sikit. Ni kabur air api pun tak lepas ni. Tak apa, Alhamdulillah, syukur dapat. Anak kita tuan-tuan berjaya sikit, tak banyak tapi berjaya lah. Taklah komang sangat, Alhamdulillah, syukur. Apa pun kita dapat nikmat, sekecil mana pun, tunjuk gembira. Bila mana kita gembira, maka siapkan bekas yang besar untuk tunggu nikmat yang besar. Kata ulama, di mana kamu gembira satu nikmat, walau kecil, maka siapkan tempat yang besar. Kerana akan datang nikmat yang menggunung pada kamu. Dan Allah uji kita, mari sikit. Kadang-kadang kita tanam pokok rambutan, tahun-tahun berbuah 2 biji je. 2 biji. Tapi Alhamdulillah, syukur walau 2 biji. Ni pokok saya tanam, syukur. Seronok tengok buah dia 2 biji. Kita pun syukur, tahun depan 20 biji. Allah tambah. Tahun depan lagi 200 biji. Tahun depan lagi 2000 biji. Demikian bertambah. Sebab kita sekian kecil kita suka, kita syukur. Sebab itu disebut dalam hadis. Kita tuan-tuan kalau dapat makan sesuap dan dapat minum sehirup, lalu kita bersyukur pada Allah, maka Allah sangat suka pada kita. Boleh sesuap je makan, tak ada lagi suap ni, kita kata Alhamdulillah. Kan itu orang kafir, dia takkan kenyang makan banyak mana pun. Sebab apa? Tak ada syukurnya pada Allah.
Orang beriman dia makan sikit, dia boleh kenyang sebab dia syukur pada Allah. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Tuan-tuan, tak perlu rezeki banyak untuk kita kenyang. Dia bukan masalah rezeki tu banyak atau sikit. Macam mana kita terima benda tu. Kalau kita terima dengan syukur, dia jadi banyak dan jadi berkat. Semua nikmat ni tuan-tuan kita nak jadikan sebab kita gembira. Sebab tu kita cari nikmat. Menjadi sebab kita gembira, kita seronok. Tapi kita jumpa ada orang, dia dapat segala sebab tu, dia masih tak gembira. Dia masih tak gembira. Kenapa? Kerana syukurnya tak ada. Syukur tak ada. Kerana dia dah jutawan, dapat pula juta-juta, dia tetap tak gembira. Dia marah lagi orang bawah dia. Kenapa ni tak dapat macam saya nak? Dia masih tidak gembira. Orang dapat apa yang dia dapat. Allah hukum manusia. Dengan kerana sebab dia tak ada sifat syukur, dia satu hukuman pada dia. Maka hidupnya tak tenang. Sebab tu hal kita dapat apa pun nikmat, gembira. Kita dapat anak, gembira walaupun anak kurang sini, kurang sana. Tapi kita dah gembira, alhamdulillah, nikmat Allah. Dengan ada anak ni walaupun dia kurang bab ni, kurang bab tu, otak dia lembat sikit lah nak belajar. Tapi ni nikmat, saya gembira. Apa pun yang Allah beri pada saya gembira. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, ialah amal. Tanda syukur. Macam mana amal tu? Ialah kita tidak menggunakannya melainkan pada perkara taat pada Allah. Taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, biar segala nikmat yang ada ini menenggelamkan kita untuk mengesakan Allah. Tetapi biar segala nikmat menjadikan kita larut dalam lautan syukur pada Allah. Ya Allah, syukur. Tetapi berapa kali kita doa untuk mengungkapkan syukur. Atau setiap hari kita cuma ngadu ke Allah apa benda kita tak ada. Ya Allah, tak ada benda tu, tak ada benda ni, tak ada benda tu, tak ada benda. Tiap hari duk ngadu benda tu. Berapa kali kita berkata, ya Allah, terima kasih beri benda tu, terima kasih beri benda ni, terima kasih kurniakan aku tu, terima kasih beri aku sekian-sekian. Berapa kali kita doa macam tu? Kali kita tak ada tangan, ya Allah, segala puji bagimu yang memberikan padaku kehidupan ini. Segala puji bagimu, ya Allah, yang telah memberikan padaku keluargaku ini. Ya Allah, segala puji bagimu yang memberikan kepadaku iman, menjadikan aku Islam, memudahkan aku untuk taat padamu. Ya Allah, segala puji bagimu yang memberikan kesihatan. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah memanjangkan usia. Tuan-tuan, dalam doa itu semua pujian berapa kali kita buat. Yang bila kita nadah tangan je, ada benda kurang. Allah ni tak ada, tu tak ada, doa-doa. Akhirnya kita tu mengeluh dalam nikmat. Maka kita jarang untuk mengangkat tangan untuk menyatakan syukur pada Allah. Sebab itu ada orang, dia tak reti dah nak doa. Sebab apa? Sebab saya ada belaka dah, dia kata. Nak doa apa? Maka kita ada tangan, tanda syukur. Kan doa bukan sekadar permintaan. Kan doa itu sendiri ialah ibadat. Bila Nabi SAW menyatakan ad-doa huwal ibadah. Doa itu ibadat. Dan bila Nabi SAW menyatakan ad-doa silahul mu'min. Doa senjata orang beriman. Bila dikatakan ad-doa mukhul ibadah. Doa otak kepada segala ibadat. Tentang doa yang paling Allah sukai bila kita memulakan dengan pujian pada Allah. Dan bayangkan kalau doa itu penuh dengan pujian. Ya Allah, segala puji bagimu yang memberikan kepadaku akal yang sihat. Ya Allah, segala puji bagimu yang memberikan padaku keluarga yang bahagia. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah berikan nikmat yang tidak pernah putus kepadaku. Yang memberikan kepadaku selera untuk makan, untuk minum. Saya puji bagimu, ya Allah, yang memudahkan aku untuk tidur. Seronok, mudah tidur. Dan kuliah pun boleh tidur. Orang lain susah nak tidur. Pas makan, buat tidur. Golek sana, golek sini. 3 jam tak tidur. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Berapa kali kita lihat nikmat tu untuk kita syukur. Yang saya kata banyak kita, bukan kata korang lah, kata ke saya jugalah. Kita boleh tadah tangan, ada benda kurang tu. Tadah tangan, nak benda tu. Lalu nangis sebab kita nak benda. Kita tak kata salah. Tapi kita juga kena beri hak syukur di mana. Kalau kita duduk ngeluh depan mak tak beli lagi benda ni, mak tak beli lagi benda tu. Kita marah ke mak kita, atau marah ayah. Ya, ayah tak beli lagi saya itu, ini. Yang dah beli tu kenapa tak cakap, ayah terima kasih lah kerana dah beli saya ini, dah belikan saya itu. Ya terima kasih lah ayah dah buat tu. Berapa kali kita memuji ayah kita atas apa yang diberi, berbanding apa yang kita minta.
Walau kalau manusia ni, manusia. Kita manusia kalau kita sebut-sebut kebaikan dia, dia terfikir untuk tambah nikmat pada kita. Dia terima kasihlah kerana tolong saya buat ni, buat tu. Dan hatinya saya akan buat lagi. Kerana bila kita memuji kebaikan yang kita perolehi, ia menjadikan orang tu secara automatik berfikir untuk menambahkan. Tapi kalau kita terus minta-minta, dia makin nak kurangkan. Boleh tak aku nak ni, nak ni, nak ni. Kita dah fikir dia kurangkan. Asal bagi 100 nak kurang 50. Cik minta. Sebab dia tak pernah untuk terima kasih, minta tu banyak. Sebab itu Allah kata, kita kalau bersyukur, Allah tambah. La in syakartum la azidannakum. Kadang-kadang kita tak nampak. Bila kita cecah umur 40. Bila kita cecah umur 51 nikmat besar. Orang lain tak sempat umur ni. Tuan-tuan dah umur 30 ni. Tuan-tuan dah umur 40 ni. Ramai mana saudara kita tak sempat umur ni. Masuk pula 50. Ramai mana orang tak pernah sampai umur ni. Masuk pula 60. Ya Allah, besar nikmat. Dan besar lagi nikmat bila umur tadi sentiasa kita taat. Allah banyaknya taat. Sepanjang umur saya, alhamdulillah, saya tak pernah berzina. Saya tak pernah mencuri, merompak, tak pernah rasuah. Sepanjang umur saya ni, saya tak pernah aniaya orang. Tetakkah kita nak bersyukur dengan umur macam ni? Dalam Al-Quran kita baca. Kita baca dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Allah beritahu kita apa patut kita buat. Kata Allah Ta'ala, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sehingga bila sampai matang fizikalnya dan sampai umurnya 40, hamba yang beriman ini berkata, ya Allah, ilhamkan kepadaku senantiasa untuk bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan padaku dan kepada kedua ibu bapaku, dan untuk aku terus melakukan amal soleh yang Engkau redha. Ya Allah, baikilah bagiku zuriat keturunanku. Sesungguhnya aku sentiasa bertaubat kepadamu dan sesungguhnya aku sentiasa tunduk dan patuh kepadamu. Tuan-tuan baca doa ini. Dalamnya ada makna syukur sebenar dan tanda orang berjaya. Antaranya kita kata Rabbi auzi'ni, Tuhanku, auzi'ni. Apa maksud auzi'ni? Ilhamkan sentiasa untuk bersyukur. Tuan-tuan, malang kita kalau kita sentiasa terilham untuk kufur, untuk tak bersyukur. Kan awak kan dah ada benda ni, tak cukup lah, ni tak cukup, tu tak cukup. Tahu benda cukup. Bagi tanah masuk dalam mulut baru cukup. Yang dia ada semua dia kata tak cukup, tak cukup. Nak marah semua orang. Orang ni tuan-tuan hidup tak berprinsip. Orang bersyukur hidupnya berprinsip. Dan tidak mudah dibeli. Dia ada stand dia, dia ada attitude. Dia ada mauqif, pendirian. Kata kita dalam doa yang Allah ajar, ya Allah, Engkau ilhamkan senantiasa. Kata auzi' ni ilhamkan sentiasa. Bukan hari Jumaat je. Bukan hari tu, hari ni. Tiap hari. Tuan-tuan belum tidur. Ya, hari ni alhamdulillah tak ada kemalangan berlaku kat kita. Sehari yang kita di jalan raya. Pergi Kuala Lumpur. Pergi Kedah, pergi Penang, pergi Kelantan. Alhamdulillah selamat. Perjalanan tu. Dengan kita bawa laju, selamat. Alhamdulillah. Dan kita pun dalam perjalanan tak lapar, kenyang je. Daripada dalam kereta mengunyah sampai keluar. Mengunyah. Alhamdulillah. Tuan-tuan sebelum tidur, cuba ingat nikmat yang telah kita dapat hari ni. Boleh pergi sana, pergi sini, makan sana, makan sini. Tu badan sihat. Selera bagus, mood bagus. Alhamdulillah, banyak nikmat. Tuan-tuan bila kita timbang, tengok naik, alhamdulillah. Tu tanda nikmat banyak tu, berat badan. Yang ngeluh pula, Allah berat pula badan. Alhamdulillah, syukur. Allah beri kita sihat. Bagus. Tetapi sebelum tidur, kalau kita duk kenal baik nikmat sehari kita dapat, Masya Allah. Ini tidur orang bersyukur. Kalau mati kerana Allah redai. Bayangkan dia sebelum tidur, dia telah mengungkapkan segala syukurnya.
membilang sekali nikmat, maka tidur dia tersenyum kerana banyaknya nikmat Allah beri pada hari ini. Alhamdulillah, senyum. Ni kalau dia mati, tuan-tuan, dia mati akan bersyukur. Ni malam termenung, ada barang tak habis tadi. Termenung yang tu, yang barang tak habis. Orang barang habis tak fikir. Maka sedih dia, bad mood dia, tak senyum dia, tidur dan kadang membawa jiwa kufur. Dan jangan macam tu. Belum tidur saya katakan tadi, bilanglah nikmat. Alhamdulillah anak-anak kita sihat. Tak ada seorang pun masuk hospital hari ni. Tak ada seorang pun terantuk dinding hari ni. Alhamdulillah semua sihat, segar bugar anak. Yang kat asrama sihat, kita telefon. Yang duduk universiti pun sihat, kita telefon. Yang sekolah harian pun Masya Allah sihat. Belaka sihat. Jengok kejap bilik tidur anak, ya Allah, seleranya anak aku tidur. Golek-golek dengan ekornya, katil tilah, ya Allah, banyak nikmat kau beri pada aku. Aman anak aku tidur. Kita pun balik, masuk bilik. Allah, seronoknya hari ni Allah beri kita banyak nikmat. Dan dengan mudah kita dapat tidur sampai bangun subuh esok. Masya Allah, ini nikmat yang kita bilang, yang kita minta diilhamkan oleh Allah. Dan kata Allah Ta'ala lagi, nikmat yang kau berikan padaku ya Allah, dan pada dua ibu bapa aku. Tuan-tuan kena ingat, nikmat kita ni dapat bermula pada mak ayah kita. Kalau tak ada mak ayah kita, tak dapat nikmat seumpama ini. Kenapa? Ni keselamatan kita kerana doa mereka. Kita beruntung kalau ada mak ayah suka doa untuk kita. Ya Allah, selamatkan anak aku. Ya Allah, berilah kejayaan kepada anakku. Ya Allah, murahkan rezeki. Tuan-tuan, kalau nama mak ayah, agak-agak mak ayah kita kalau angkat tangan, dia doa untuk siapa tu? Kalau bukan nama kita. Nama kita paling banyak dalam doa dia. Macam kita sekarang dah jadi ayah lah. Tuan-tuan jadi ayah, sekarang jadi mak. Tuan-tuan doa siapa? Anak-anak. Ya Allah, anak-anakku, ya Allah, mudahkan ujian periksa dia, mudahkan belajar dia, mudahkan jodoh dia, mudahkan itu dan ini. Demikian mak ayah kita doa. Sebab itu kita juga bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang Allah beri pada mak ayah kita, yang disebab kebaikan kita dapat hari ini. Kemudian kita doa lagi, wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, biarlah sentiasa umur ini dihabiskan dengan amal soleh yang kau redha. Kita lihat ibarat tadi, amal soleh yang Allah redha, bukan manusia redha. Kita jangan buat amalan untuk manusia redha. Kalau kita buat amalan untuk manusia redha, kita kecewa, kita putus asa. Buat amalan yang Allah redha. Orang benci kita hari ni, esok dia suka. Tapi kalau kita buat amalan yang orang redha, hari ni dia suka. Tengah kita ada kuasa, memang dia suka. Tengah kita ada harta, memanglah dia suka. Tengah kita mati, memang, tengah kita hidup, memanglah dia suka. Cuba kita hilang semua tu. Harta, pangkat, kemudian hilang nyawa, mati. Siapa suka kita? Tak ada. Kubur kita pun dia tak tengok. Kubur kita. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan masih hidup lagi. Kubur siapa orang suka ziarah? Kalau tuan-tuan tengok lah, siapa? Ada tak orang buat lawatan ke kubur raja-raja? Atau ke kubur menteri-menteri? Atau ke kubur orang-orang besar? Yang bukan kita kata mati sehari dua memang ada lah. Yang dah mati 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun. Supaya kita tengok apakah yang berguna sebenarnya, sehingga ada orang yang Masya Allah dah meninggal ribuan tahun, tapi orang ziarah kubur dia. Apa rahsia dia dengan Allah? Sebab dia hidup mencari redha Allah. Bila orang ni hidup cari redha Allah, orang yang dah beribu tahun berpisah, tak sezaman dengan dia, pun mencintai dia. Dan kita ziarah kubur Imam Syafi'i rahimahullah. Bila Imam Syafi'i wafat? 204 Hijrah. Sekarang berapa tuan-tuan? 1444. Maknanya 1240 tahun. Imamuna Syafi'i rahimahullah wafat, kuburnya terus orang pergi. Apa rahsia dia dengan Allah? Sebab dia buat amalan kerana Allah. Ni Al-Imam Al-Ghazali meninggal tahun bila? 505 Hijriah. Ni tahun berapa? 1444. Lebih kurang berapa tahun tuan-tuan? 900 tahun. Kubur dia orang ziarah. Al-Imam An-Nawawi meninggal tahun berapa? 676 Hijriah. Sekarang berapa? 144.
Berapa? 800 tahun. 800 tahun orang ingat dia. Apa rahsia dia dengan Allah? Dia buat sesuatu kerana Allah, bukan kerana manusia. Tentang kita pun, kita bukanlah harap orang lain ziarah kubur kita. Kita harap anak-anak kita tu, biar dia tak pernah lupa untuk ziarah kita. Kenapa? Kita membesarkan dia kerana Allah. Kenapa kita didik dia kerana Allah? Bukan kerana dia, kerana Allah. Ada waktu dia marah kita sebagai ayah, dia marah kita sebagai mak, sebab kita bertegas pada hukum hakam. Tutup aurat, jaga solat. Mungkin pada waktu hidup dia marah kat kita, tak selesa. Tapi bila mana kita mati, maka mereka lah akan menjadi pengunjung setia kubur kita dengan doa. Kenapa? Sebab selama kita didik dia kerana Allah. Kita ayah tak nak anak benci kat kita, tapi kita tak nak lagi Allah benci kat kita. Pada ada ayah, ada mak, dia penakut nak tegur anak. Anak tak sembahyang dia buat dia. Takut anak tak balik rumah. Anak tak tutup aurat dia buat dia. Takut nanti anak kecil hati. Orang macam ni kalau mati anak pun tak pergi kubur. So, jangan cari redha manusia. Atas nama syukur, carilah redha Allah Ta'ala. Kemudian Allah ajar dan doa ini, wa aslih li fi dhurriyyati, ya Allah baikilah zuriat keturunan aku. Tuan-tuan, bila kita bersyukur pada Allah, maka kita berhak untuk minta apa sahaja dengan Allah. Kerana Allah suka mendengar permintaan orang bersyukur. Sebab kita mengaku, ya Allah ilhamkan aku sentiasa bersyukur, boleh kita minta. Minta yang pertama, minta untuk taat. Kemudian pula kita minta benda paling penting dalam hidup kita, zuriat kita. Tuan-tuan, tanyalah siapa yang ada zuriat. Apa yang paling penting dalam hidup awak? Jaga zuriat. Ni duit kita banyak pun untuk zuriat. Untuk zuriat kita lah. Yang kita duk kerja sampai berpeluh, sampai sekian-sekian keadaan kerana zuriat kita. Kalau ada urusan zuriat kita, kita akan tinggalkan semua. Saat ini saya ada urusan anak-anak, tak maaf lah, tu tak pergi kuliah seminggu Ustaz, ada urusan anak-anak. Urusan apa? Dia Ustaz, dia ada urusan convocation. Berapa hari? Urusannya sehari, tapi saya cuti seminggu lah. Alang-alang cuti, cuti seminggu. Tak apalah, tu urusan anak ni. Kadang-kadang tambah lagi semua, dia 2 minggu. Tapi urusan anak-anak 2 hari je. Itu standard. Standard alasan. Apa kita terima? Makbul. Sebab ini anak. Jangan usik anak dia. Jangan kata tak boleh untuk anak dia. Dia akan marah. Ini anak. Memang Allah sebut dalam Quran, benda paling penting dalam hidup kita ialah zuriat kita. Zuriat kita, hatta kalau dia pemimpin besar negara, dia mesti jaga zuriat dia sebelum jaga rakyatnya. Dia ni pemimpin besar, patut dah jadi pemimpin, jaga rakyat tak? Cenderung manusia untuk jaga zuriat dulu baru rakyat. Sebab dia pastikan zuriat dia dapat semua benda sebelum rakyat dapat semua benda. Biar anak dia dapat makan telur dia sebelum rakyat makan telur. Dia pemimpin ni, telefon taikung telur ni, hantar mak anak aku nak makan telur ni. Ni rakyat dah lama dah minta ni, meraba rakyat. Tapi namanya pemimpin, biar anak dia makan telur, barulah rakyat. Melainkan pemimpin yang takutkan Allah. Bila Umar Khattab pada tahun ke-18 Hijriah, Madinah dilanda dengan kemarau panjang. Tiba-tiba Umar Khattab melihat anaknya makan buah tembikai. Tengok anak makan tembikai, dia rampasnya. Rakyatku susah kau makan buah tembikai. Dia ambil beri pada rakyatnya. Tidak mungkin anak pemimpin menikmati dunia nikmat sebelum rakyatnya. Ini Umar Khattab. Dia tak beri anak dia makan buah tembikai. Dan saya sebut tadi lah, kalau kita memang cenderung sayangkan anak. Hatta kalau jadi pemimpin, anak dia dulu, baru rakyat. Tapi kalau dia pemimpin takutkan Allah, maka dia akan lihat rakyatnya dulu. Anaknya mesti berkorban macam dia. Sebab itu Umar Khattab dia tak kasih Abdullah berniaga. Kau jangan berniaga. Kau anak aku, anak khalifah. Nanti dikatakan bahawa saya beli barang anak khalifah, disandarkan pada aku. Bukan disandar pada kamu, pada aku. Jadi aku tak mahu nama aku dipergunakan untuk orang membeli belah. Atas nama aku dia beli barang kamu, tak boleh. Maka Abdullah bin Umar tak boleh berniaga. Tu diam-diam sampai ayah dia mati baru berniaga. Macam tu dia jaga.
Kita tolong suruh anak berniaga ni, ayah dah ada pangkat ni, berniaga sekarang, ayah bagi projek. Akhirat panjang cerita dia. Maka bila kita doa pada Allah, ya Allah, baikilah zuriat keturunanku. Kemudian lihat, ini ciri-ciri orang bersyukur. Wa inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, aku sentiasa bertaubat padamu dan aku sentiasa tunduk padamu. Baik, orang bersyukur dia ada satu karakter. Apa dia? Suka taubat. Sebab dia sentiasa rasa dicuai dengan Allah. Dia sebab nikmat yang banyak Allah bagi. Tuan-tuan tak rasa ke kita dengan nikmat Allah bagi kita cuai? Kalau tuan-tuan kerja satu syarikat, syarikat ni bayar gaji tuan-tuan 15,000, allowance rumah lagi, allowance macam-macam allowance, tapi kita kerja sambil lewa. Kalau kita pekerja yang ada integriti, takkah kita rasa saya cuai? Bos saya bayar gaji besar, allowance tu allowance ni, tapi saya kerja lebih kurang. Orang suruh masuk pukul 8, dia masuk pukul 10. Orang suruh balik 5 petang, dia 3 petang dah hilang. Kalau dia ada akal, dia akan kata, oh, saya dibayar gaji besar, segala kemudahan syarikat saya dapat, tapi saya cuai. Tetapi itu gaji 15,000. Allah yang beri pada kita lebih pada nilai itu. Ni Allah beri mata percuma. Berapa harga mata? Cuai kita menggunakan nikmat mata. Duk tengok benda tak boleh. Allah beri nikmat lidah. Berapa nikmat lidah kita tuan-tuan nak beli? Kalau esok kita bangun tak boleh bercakap, tak boleh bercakap esok, selama ni kita petah berbicara, bijak, berpidato, tiba-tiba bangun esok tak boleh cakap. Berapa tuan-tuan nak bayar supaya dapat cakap balik? Berapa? Kita ambil insurans 200,000 tak boleh top up. Kata doktor tak, ni lebih lagi. Kita akan top up insurans tu. Sebab apa? Nak cakap balik. Masa ada tak rasa pun nikmat. Masa tak ada, kita tengok bila bangun tidur, tiba-tiba mata kita kelabu. Cepat jumpa doktor. Berapa bayar tak apa. Tu ada orang ambil insurans juta-juta, takut kena musibah, dia ambil insurans 2 juta, 3 juta. Baik, dia pun sepanjang tu tak kena apa. Maknanya lihat nilainya berapa tu setiap nikmat dia ada. Nilainya. Kita semua jutawan kalau kita bersyukur. Kalau kita bersyukur pada Allah, kita ialah para jutawan semua. Allah jadikan manusia dalam keadaan kaya. Tak ada seorang pun Allah jadikan dia dalam keadaan miskin. Semua Allah jadikan kaya. Kaya dengan nikmat. Berapa harga tuan-tuan nak jual buah pinggang? Sehingga buah pinggang tadi kita boleh berjalan dengan baik. Tak payah terikat dengan dialisis 3 kali seminggu. Dengan buah pinggang tuan-tuan tadi, Masya Allah, boleh makan macam-macam. Berapa kita nak bayar nikmat kita dapat berjalan? Berapa ni nikmat kita berjalan? Boleh jalan sana, jalan sini. Kaki kita, Masya Allah, boleh jogging, boleh berlari, boleh angkat berat. Tapi kita lupa untuk bersyukur pada Allah. Maka bukankah kita cuai? Allah beri macam-macam, tapi suruh buat ibadat, suruh pergi masjid sekejap, Allah berkira zakat. Tak, Allah beri nikmat macam-macam, suruh pergi masjid pun tak boleh ke? Suruh duduk belajar sekejap, Allah macam-macam alasan. Suruh baca Quran sekejap, Allah macam-macam kesibukan. Suruh muhasabah diri, ingat dosa, macam ada benda lain lebih penting pada itu. Maka tidakkah kita cuai dalam bersyukur pada Allah? Sebab itu kadang-kadang bila Allah tarik satu nikmat, bukan salah Allah, salah kita. Kita buat satu benda yang menjadikan nikmat ditarik. Dalam Al-Quran apa kata Allah? Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Demikian itu kerana Allah tidak pernah mengambil nikmat daripada mana-mana kaum sesudah Allah memberikan kepadanya, melainkan dia sendiri yang berubah sehingga nikmat itu hilang. Dia berubah. Tentang kita lihat apa punca nikmat hilang. Ini nikmat Allah bagi. Apa punca nikmat hilang? Kalau hari ni tiba-tiba pendengaran kurang, mata kelabu, hari ni otak lembab sikit, tak macam dulu waktu kita belajar. Baca ingat. Kita boleh ingat semua. Hari ni baca tak ingat. Akhir tu tak baca, lagi tak ingat. Dulu belajar je dapat. Hari ni belajar tak ingat. Akhirnya terus tak belajar. Macam mana hilang nikmat? Tak ramai orang sedar nikmat ni hilang. Tak ramai.
Nikmat yang paling orang tak sedar sekali ialah nikmat dekat dengan Allah. Tak sedar dia Allah tarik. Dia makin jauh, makin jauh, makin jauh. Dari baca Quran tak baca Quran. Dari qiyam mulai tak qiyam mulai. Dari menuntut ilmu tak menuntut ilmu. Daripada mendamping ulama menjauhi ulama. Bahkan membencinya. Dia tak sedar benda tu. Kerana bila Allah nak hukum dengan hukuman yang besar, Allah lupakan dia tentang nikmat yang dia hilang. Walau itu nikmat besar tu, tapi dia lupa. Dia lupa. Baik, kita nak tengok apa sebab nikmat kita hilang. Asas kepada nikmat hilang itu, tuan-tuan sekalian, dua asas dia. Yang pertama, kerana kita buat maksiat. Maksiat. Yang kedua, kerana kita zalim orang lain. Isa'ah ilal akhari. Ini umum. Kita nak pergi pada detail. Apa sebab nikmat saya hilang? Kenapa nikmat yang selama ni Allah beri pada saya hilang? Kita sedar ke kita tak sedar? Mungkin ada orang lain sedar. Dulu makmum ni rajin ke masjid, sekarang tak nampak pun. Tak adalah, aku sibuk sikit. Dia tak sedar nikmat hilang. Orang beritahu dia, dulu mu ni selalu nampak kuliah tak nampak ni. Ada urusan sikit. Dia tak sedar. Orang lain sedar, dia tak ada kawan-kawan baik ni. Dulu mu ni rajin sedekah-sedekah. Tak, komitmen banyak lah. Sekian-sekian. Dia tak sedar nikmat tu hilang. Orang yang dia ada teman-teman yang baik, ingatkan dia apa yang dulu dia biasa buat, dia tak buat. Dia tu beri alasan kenapa tak buat. Dia tak sedar Allah tarik nikmat tu. Sehingga dia tak nak lagi belajar, dia tak nak lagi buat benda baik, dia tak nak lagi buat benda-benda yang menguntungkan akhirat dia. Baik, pertama nikmat ini hilang. Ini secara detail. Kenapa nikmat? Yang pertama, nikmat ni hilang kerana kita tak bersyukur pada Allah. Kita lupa sebut Alhamdulillah, ini datang dari Allah. Maka dia tak boleh bertahan lama nikmat. Buat go satu, tak syukur pada Allah, rasa kaki bijak. Lepas tu kenalah 7-1. Dia buat go satu, dia gembira. Tapi lupa nak syukur pada Allah. Maka nikmat tu hilang. Patut menang 1-0 tu patut menang. Akhirnya kalau dia 7-1. Teruk tu 7-1. Ni label-label macam baru start main bola je. Tapi dia pernah juara dunia 4 kali. Dia kalah 7-1. Cerita bagaimana Allah tarik nikmat. Supaya kita aplikasi dalam diri kita. Bila mana kita lupa je sebut Alhamdulillah, hati-hati nikmat tu akan hilang. Waktu mula je dapat, cepat sebut Alhamdulillah. Mula dapat je Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Yang mula dapat, tengok kaki. I'm very lucky. Ada iman hazzi mahzuz. Saya duduk kat mana pun memang jenis nasib baik ni. Orang paling bertuah di dunia saya lah. Kalau tak ada istilah siapa paling bertuah, tak ada. Hari kita dapat nikmat rasa bertuah, hari tak dapat nikmat rasa apa? Rasa paling celaka dalam hidup. Tak ada istilah ada orang saat dilahirkan bertuah. Tak ada bertuah. Atas dunia ni tuan, tak ada istilah bertuah ni. Dengan nikmat tadi. Sebab nikmat tu datang sebagai ujian. Dia bukan datang sebagai tuah. Ujian. Lalu bila kita kembali pada Allah, maka bertuah kita. Kenapa? Kita dapat redha. Yang kedua, nikmat ni hilang kenapa? Kerana kita tak guna nikmat. Tak guna pun hilang. Ada orang tu dia pandai tu pandai, tapi dia tak guna. Maka dia pun tak pandai lagi. Saya lusak pandai menembak, sekarang lama tak menembak. Sebab apa tak guna? Sebab rantai emas saya hilang. Sebab awal lama tak pakai kot. Lama tak guna. Dia seorang hamba Allah, dia hilang barang kemas ni. Berapa harga? Dia kata ibu saat naik kot bumbung ambil. Saya kata barangkali awak tak pernah guna kot, tak pernah pakai. Saya tak pernah pakai, tak simpan. Itu sebab nikmat hilang. Nikmat ni dia boleh hilang bila kita tak guna. Tuan-tuan tengok, kalau saya katakan saya pandai memanah. Katakan pandai memanah, bijak dah tepat. Dan kalau saya panah 10 panah, 10 tepat. Dengan busur tu saya baling pun tepat juga. Bijak ni. Tapi bila lama tak buat, agak-agak saya tepat tak? Dah lama. Takkan. Sebab tu Allah bila beri nikmat, kita kena guna. Kalau tuan-tuan tak boleh guna, tuan-tuan ajar nikmat tu korang, maka tak akan hilang nikmat. Tapi bila kita ada sesuatu, guna. Allah bukan beri itu untuk simpan. Gunalah. Yang pandai matematik, bijak ni, guna. Ajar orang, buka kelas tuition. Maka kepandaian kita tak pernah hilang. Kalau dah tua. Orang ada ilmu agama, guna, beramal, kemudian ajar pada orang. Maka apa yang dia belajar dulu, dia akan ingat. Ada kawan-kawan kita, dia pandai bahasa Arab, bijak bahasa Arab.
Dia kau cakap bahasa Arab ni macam cakap bahasa Jawa dia. Tapi ini tak boleh cakap. Sebab apa? Tak guna. Bila tak guna, maknanya kita tak hargai. Guna. Guna kaedah mana pun, sebab apa yang Allah beri, jangan hilang. Apa pun kita diberikan, kita disuruh menggunakan. Yang ketiga, kenapa nikmat ni hilang? Sebab kita suka membandingkan dengan nikmat orang lain. Orang lain banyak, saya sikit. Duk banding. Jangan banding nikmat yang kita ada dengan nikmat orang lain. Nescaya kita tak akan bersyukur. Saya kereta baru juga, tapi arus dia urus lah. Dibanding arus dengan urus, tak, kita lah syukur lah dapat arus. Bunyi juga urus belakang tu, okey, syukur. Dia dengan nikmat dia, Allah bagikan dia syukur cara dia. Kita dapat anak 2 orang, alhamdulillah. Jangan duk tengok orang anak 8 tu, lalu kita dia tak syukur. Jangan banding nikmat. Jangan banding. Kerana membanding nikmat menghilangkan nikmat. Bukan bila kita ada, kita syukur, gembira, tanpa kita tengok orang lain. Kalau nak tengok juga boleh, tengok orang yang dapat kurang pada kita. Itu tak akan jadi syukur lagi. Kita anak seorang, orang yang tak ada anak, syukur lagi. Kita tuan-tuan walaupun tak ada anak tapi ada bini, dia bini pun tak ada, alhamdulillah ada bini. Nikmat. Kita sentiasa melihat nikmat. Oh, kita tak ada bini, syukur, sebab dia ada bini teruk. Dia awak syukur bujang tak ada isteri. Dia lagi teruk, siapa nak pergi kuliah pun tak berani, bini tak kasih. Teruk. Awak boleh pergi kuliah, tak ada orang nak kontrol awak. Artinya kita sentiasa, kalau nak banding yang rendah pada kita, jangan pernah banding yang tinggi pada kita. Jangan pernah, kan nikmat tu akan hilang kemanisannya. Akhir tak rasa manis. Kan dia duk banding nikmat orang lebih. Kita gaji 1,000, dia 10,000. Ada seorang hamba Allah, dia kata, macam mana orang kalau gaji 30,000, dia tanya. Sebab gaji dia masih tak sampai, ada. Macam mana? Dia rasa kalau orang tu gaji 30,000, dia mesti cukup belaka. Sebab dia duk tengok gaji sekarang 3,000, macam tak cukup belaka. Bayar rumah tak cukup, bayar kereta tak cukup, nak hantar mak mentua tak cukup, nak itu tak cukup. Dia pun, kalaulah saya dapat 30k sebulan, akhir dengan izin Allah dia dapat 30k, kerja lama dapat, tak cukup juga. Tak cukup. Makin banyak tak cukup dia. Sebab rumah dia dah berubah, kereta dah berubah, bini dia pun dah berubah. Dulu makan daging kawah, sekarang makan daging stik, apa tak berubah? Daging kawah RM5 semangkuk, stik 500. Berubah. Akhirnya 30,000 pun tak cukup. Maknanya bukan masalah banyak sikit, syukurnya. Syukur. Sebab tu jangan banding. Tuan-tuan gaji 3,000, duk kata kenapa Ustaz saya gaji 3,000, kawan saya gaji 300,000 sebulan, dia pun tak cukup. Tanya dia tak cukup. Silap hari bulan dia pinjam kita pula, pinjam duit RM10, pinjam. Ada tuan-tuan orang gaji besar pinjam dengan orang gaji kecil. Ada orang kerja tetap pinjam dengan orang tak kerja pun ada. Ramai mana anak-anak berjaya pinjam lagi duit dengan mak, duit isi minyak. Beli kereta bayar power, tapi minyak mak isi. Mak kata, bawa lah aku orang-orang kat pasar, aku mau kereta baru. Boleh mak, syarat isi minyak. Dia boleh bagi syarat ke mak dia, sebab apa? Tak ada duit. Mak pula kaya tukang isi minyak. Sampai mak suruh nak balik kampung, kau balik kampung, minyak mak isi, baru balik. Tidak tahu balik kampung dia. Jadi sampai macam tu sesak. Ya, manusia, bukan cerita. Tentang jangan, saya katakan, jangan duk bayang. Kalau kita banyak ni duit, duk bayang orang banyak, lalu kita anggap macam dia cukup. Tak, dia sama. Cerita kita sama, tuan-tuan. Kita sama, kalau sembelit sama, berok cari sama. Umpama tu macam tu lah. Tentang kalau raja sembelit, sama tak dengan kita muka dia agak-agak? Sama. Kalau dia sakit perut berok cair, yang kita sama. Muka lembek macam tu kurang air. Supaya kita tahu kita sama dalam ujian. Walau berbeza dengan nikmat tadi, tapi sama dalam ujian. Kalau tak perlu kita ngeluh bila rezeki kita sikit. Duk tengok rezeki orang macam banyak, realitinya macam kita juga. Ada kekurangan-kekurangan yang kita tak tahu. Tapi bila kita sampai tahap tu, mungkin kita akan nampak. Tapi kita bimbang belum sampai tahap tu, kita dah mati. Kita tak reti nak bersyukur dari awal. Dan yang keempat, punca nikmat ni hilang. Nikmat ni hilang kerana kita putuskan silaturahim. Siapa pun yang putus silaturahim, rupanya nikmatnya boleh hilang. Nikmat harta, bukan nikmat agama. Agama boleh menurung sebab kita putuskan silaturahim.
Sebab dalam hadis ni silaturahim berdiri depan Allah lalu kata, ya Allah, aku mohon padamu satu permintaan. Apa dia? Man wasalani wasalahu Allah, wa man qata'ani qata'ahu Allah. Ya Allah, siapa pun yang hubungkan aku, engkau hubungkan dia denganmu. Dan siapa pun yang putuskan aku, engkau putuskan dia denganmu. Sebab tu agama kita menurun inhidar tanpa kita sedar. Sebab apa? Kita putus silaturahim. Dan sebab tu nak suruh nikmat bertambah, maka jaga silaturahim. Jaga dengan apa? Pertama, jagalah dengan harta kita. Tuan-tuan ada lebih rezeki, jaga. Tak rugi langsung. Saya tengok orang yang melabur untuk silaturahim, dia tak pernah rugi. Tuan-tuan, silaturahim ni kita anggap ni satu bisnes. Bisnes besar kita silaturahim. Daripada kita duduk baik dengan datuk ni, belum tentu kita untung. Silat bulan kena skema. Ni silaturahim pelaburan kita. Agak-agak ada duit lebih tu, ingat-ingatlah adik-beradik susah. Kan ni pelaburan. Tak payah dia minta. Dia tak minta pun kita bagi. Kita bukan bagi sebab dia perlu, kerana silaturahim. Tentang ramai mana orang dah sanggup melabur pada syarikat yang dah kaya. Kaya dah dia melabur lagi. Kenapa dia nak ambil nama bahawa dia ada saham pada syarikat tu? Silaturahim, saya katakan, dia punca rezeki dan bertambah rezeki. Kan ini disebut dalam hadis Nabi SAW, man arada an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa' lahu fi atharihi falyasir rahimahu. Siapa yang nak panjang umur, dan siapa yang nak rezeki dia banyak, dan siapa yang nak panjang umur, maka sambung silaturahim. Dalam hadis Nabi kata apa? Fayattaqi rabbahu wa yasilu rahimahu. Sebaik-baik hamba yang Allah berikan harta dan ilmu, yang dengannya ditakutkan Allah dan menghubungkan silaturahimnya. Lepas tu tuan-tuan cek balik, kalau ada adik-beradik terputus, sambung lah. Ustaz, dia sombong Ustaz. Adik saya lain macam sikit, kakak saya tu teruk sikit Ustaz. Tak apa, tu dia teruk dia dengan Tuhan. Kita ni, kita yang berpunyai silaturahim, cuba sambung dia seminimum boleh, kalau tak boleh semaksimumnya. Dia ni Ustaz, kalau kita bagi duit ni macam ibarat kata orang Melayu, bagi betis nak peha. Bagi peha nak kepala kita pula Ustaz, pijak-pijak. Tuan-tuan, saya dah sebut, tak pernah Allah jadikan orang buat baik tu rugi. Yang rugi tu orang buat jahat. Orang buat baik Allah tak pernah sia-siakan dia. Kerana yang baik tetap akan dimenangkan oleh Allah. Orang yang buat jahat memang sia-sia. Kalau kita buat baik, andai kata ni, Ustaz, adik-beradik ini kaki skamer juga Ustaz, pinjam 10,000 tak bayar-bayar sampai hari ni, janji sekian-sekian, tak apalah, saya ni halal sedekah lah, tapi saya tetap bagi misalnya, maka Allah murahkan rezeki kita dengan cara banyak yang lain. Tapi kalau kita ambil mudah, ingat rezeki tu boleh hilang. Dan antara punca rezeki kita hilang bila mana kurangnya taat kita pada Allah. Kurang taat kurang. Patut sembahyang duha, kita patut solat, tak solat misalnya. Patut qiyam, tak qiyam. Makin kurang ibadat kita, maka kuranglah rezeki kita. Sebab para ulama bersepakat dengan bertambahnya taat, maka bertambah rezeki Allah pada kita. Sebab tu kalau kita jumpa anak kita, tuan-tuan, dah taatkan Allah, jangan bimbang kefakiran masa depan. InsyaAllah dia ada jaminan dia. Tapi tengok anak tak semayang, kita bimbang ni, macam mana ni masa depan. Kalau anak kita solat, jaga aurat, insyaAllah dia ada rezeki. Kerana Allah berjanji dalam firman-Nya, wa huwa yatawallas salihin, dan dia Allah yang akan menjaga orang soleh. Yang menjaga orang soleh. Di antara sebab nikmat kita hilang kerana derhaka pada ibu ayah. Derhaka pada ibu ayah ni menghilangkan rezeki dan nikmat. Nikmat tu hilang. Bukan cara nikmat hilang kerana derhaka pada mak ayah, jauh lebih mendadak daripada kejatuhan saham. Sebab tu mak ayah ni satu makhluk yang istimewa di sisi hidup kita, orang beriman. Sebab Allah kaitkan redha-Nya dengan redha mak ayah. Tuan-tuan yang ada mak ayah, pertama, tahniah, kita ada peluang yang luas. Dan kalau kita mampu buat baik juga, tahniah, sebab kita telah menjaga agama kita dengan baik, bukan menjaga rezeki dunia kita dengan baik. Siapa yang pun yang jaga mak ayah, maka Allah pelihara agama dia. Orang derhaka, maka masalah besar. Bukan derhaka mak ayah ni, bukan kata orang biasa, tok wali pun tak selamat.
Wali-wali pun kalau dia silap cakap dengan mak dia, dia pun kena hukumannya. Ini wali besar ni. Silap sikit. Jangan kata silap sengaja. Silap tak sengaja pun kena hukum. Kerana mereka lah makhluk yang sensitif, yang kita kena jaga. Jangan muamalah lebih kurang. Saya dah cerita bagaimana Muhammad bin Sirin, dia kalau cakap mak dia dibisik je. Dia tak cakap jauh-jauh, mak dia pergi dekat, dibisik macam orang sakit. Mak, ada apa saya boleh tolong? Dia punya hormat dia. Sebab tu Allah angkat dia. Kita kat telinga pun kita duk cakap kuat. Siang orang tua tu. Cakap dengan pelan, cakap dengan lembut. Pegang tangan dia waktu kita bercakap dengan dia. Rapatkan diri kita dengan dia. Ni duduk sebatu jauh nak bercakap. Kalau kita sayang, bukankah tentang orang kita sayang, kita akan duduk rapat. Rapat. Kita cinta seorang rapat. Kalau naik motor tu duduk atas ni. Dia bukan duduk belakang. Duduk atas peha naik motor. Punya rapat. Nampak macam seorang je naik motor. Rupa dua. Kenapa rapat? Sayang. Kita mak kita tu, dia punya martabat mak ayah lebih pada tu. Sebab mak kita tak tukar ganti. Yang lain boleh tukar-tukar. Mak ayah tak boleh tukar ganti. Sebab tu biar rapat, nak cakap biar rapat dengan dia, biar pegang tangan dia, nak cakap dengan dia. Ini beruntung orang ada mak ayah. Kadang-kadang Ustaz saya tak biasa buat macam tu. Kalau buat macam geli pula, Ustaz geli. Sebab dah biasa dengan mak ayah ni macam, yelah, kita kadang-kadang budaya tu membentuk cara muamalah mak ayah. Tapi bila kita ada ilmu, kita akan ubah. Kerana budaya masyarakat kita, memang mak ayah ni ditengking jauh-jauhnya. Maka kita pun terpaksa cakap jauh-jauh juga. Dekat-dekat kan Ustaz, naik tangan cepat Ustaz. Duduk jauh, jangan naik rotas dia. Tak sampai masa bila kita ada ilmu, maka kita tak mungkin muamalah berdasarkan kebiasaan, tapi berdasarkan agama. Pergi dekat dia, cakap dengan dia, berbisik dengan dia. Jangan pernah jemu dengan keperluan dia. Jangan pernah tunjuk bosan melayang dia. Jangan pernah. Kalau tidak mau nikmat hilang. Tentang kita bercakap lebih pada kita bercakap dengan kekasih kita. Jangan pernah bosan. Jangan tunjuk muka. Muka pun jangan tunjuk yang tak elok. Senyum. Mak kata kau buat ni, kau buat ni. Boleh. Jangan mak kata buat ni. Mak ingat saya tak ada kerja lain ke? Saya kerja lain mak ke? Ini masalah besar ni. Ini dia akan lihat bagaimana nikmatnya merangkak keluar. Satu persatu. Sehingga ketiadaan nikmat. Lepas tu orang yang ada ibu mak, ada ayah, dia ada doa paling besar dalam hidupnya. Ini doa besar. Doa yang tak terhijab di langit. Maka sebab tu saya ada rugi orang ada mak ayah tak nak minta doa mak ayah. Tentang kita minta doa mak ayah bukan sekadar budaya, tapi itu tuntutan agama. Dan kita perlu melihat doanya terlalu luas, besar. Tuan-tuan jangan takut bila tuan-tuan hidup dengan doa mak ayah, tuan-tuan akan selamat. Jangan takut. Minta doa mak, insya-Allah ada jaminan yang kebaikan yang banyak. Maka ini kelebihan mereka. Ini sebahagian perkara yang menghilangkan nikmat. Supaya kita sentiasa bersyukur kepada Allah SWT dan melihat, membilang nikmat-nikmat ini yang saya katakan. Jadikan peluang kita sebelum tidur membilang nikmat, dan jadikan waktu-waktu muhasabah kita membilang nikmat, supaya syukur tidak pernah hilang dalam diri kita. Supaya kita sentiasa diilhamkan syukur dan berjalan sebagai hamba yang bersyukur, bukan hamba yang kufur. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.